Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-hayy al-qayyum al-mudabbiri li jami'il makhluqin. Wassalatu wassalamu al-atammani al-akmalani ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Qala Allah Ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal udwan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Udzakirukum wa udzakiru nafsi bi ikhlasin niyyati lillahi subhanahu wa ta'ala. Kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita semua dikurniakan niat yang ikhlas di dalam menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan kita mendapat kebaikan dan ganjaran daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Juga di dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man lam yashkurin nasa lam yashkurillah. Hadis ini mafhumnya, tidak mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, mereka yang tidak berterima kasih kepada manusia. Maka bersempena beramal dengan hadis ini, saya mengucapkan terima kasih kepada pihak masjid, terutamanya kepada pengerusi Nazir, Biro Dakwah dan AJK yang lain, dan juga kepada jamaah yang sudi hadir untuk meluangkan masa untuk sama-sama kita mengambil manfaat dalam majlis ilmu yang kita adakan pada malam ini. InsyaAllah kita sambung dalam pengajian ilmu akidah, yang mana telah kita sampai kepada perkataan, iaitu tidak ada sesuatu pun yang mampu menegah pelaksanaan kehendak Allah Ta'ala. Yakni apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendak untuk menciptakan sesuatu perkara, maka pasti ia akan berlaku. Yakni apa yang Allah Ta'ala kehendak untuk ia berlaku, untuk ia wujud, maka perkara tersebut akan berlaku, tidak akan tertolak. Dan perkara ini berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Daud, yang mana baginda mengajarkan kepada sebahagian anak perempuan baginda, masya Allahu kana wa man lam yasha lam yakun. Yakni makna hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, apa yang dikehendaki oleh Allah Taala pada azali untuk ia berlaku, maka itu tidak akan dapat diubah. Yakni kita meyakini bahawasanya rukun iman yang kita belajar, keimanan yang kita belajar, kita yakin apa yang berlaku itu adalah dengan takdir Allah dan dengan kehendak Allah. Yakni apa yang berlaku ke atas kita itu adalah apa yang Allah Ta'ala telah tetapkan untuk berlaku ke atas kita. Maka ini makna hadis Nabi, apa yang Allah Ta'ala kehendaki untuk berlaku, maka ia akan berlaku. Dan apa yang Allah Ta'ala tidak kehendaki untuk tidak berlaku ke atas kita, maka ia tidak akan berlaku. Maka apa yang berlaku ke atas kita, kerana itu kehendak Allah. Dan apa yang tidak berlaku, kerana itu juga Allah Ta'ala kehendak untuk tidak berlaku ke atas kita. Maka di sini, apabila kita faham, kita jelas tentang perkara yang berlaku ke atas kita itu semua dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah tertulis di Lauh Mahfuz, maka kerana itu jangan kita berdoa dengan doa yang membawa kepada percagahan dengan akidah yang kita belajar. Contohnya doa apa? Doa sekiranya, yakni doa yang seorang itu yang tidak boleh untuk diminta doa, yakni ada doa yang bercanggah dengan akidah. Seperti apa yang kita belajar pada malam ini, ada doa yang kita tidak boleh minta, iaitu kita berdoa, ya Allah, sekiranya engkau telah takdirkan bagiku untuk miskin, maka kau ubahkanlah. Maka ini tak boleh. Kenapa doa ini tidak boleh? Kerana mengandungi sifat perubahan, yang mana perubahan ini adalah sebesar-besar tanda bagi makhluk. Kalau kita belajar kitab akidah, seperti kitab Hidayatul Mutafakkirin, karangan Tuan Husin Kedah Al-Banjari. Beliau terkenal dengan Tuan Husin Kedah Al-Banjari. Contohnya Tuan Minal. Nama asalnya bukan, tapi lebih terkenal dengan nama Tuan Minal. Contoh Tok Kenali kan, lebih terkenal dengan Tok Kenali. Tapi nama asalnya bukan Tok Kenali, tapi lebih terkenal dengan Tok Kenali. Maka begitu juga Tuan Husin Kedah Al-Banjari ini,
Ada satu kitab yang berjudul Hidayatul Mutafakkirin. Maka dalam kitab ini beliau mengatakan bahawasanya perubahan ataupun berubah itu adalah sebesar-besar tanda bagi makhluk. Sebesar-besar tanda bagi makhluk. Maka kalau begitu, kalaulah perubahan itu adalah sifat bagi makhluk ataupun tanda sebesar bagi makhluk, maka ini tak boleh kita sandarkan kepada Allah dengan perubahan. Yang ketidaktentuan itu bagi makhluk. Makhluk ini contoh seperti kita kan, selepas solat nak terus balik, kemudian lapar, jomlah kita belanja ustaz makan, contohlah. Ataupun orang dengan jamaah yang lain pergi makan, maka kita ni berubah, tak begitu? Pada awal niat lain, tapi setelah sesuatu, yakni kita pun niat, yakni berlaku perubahan pada niat kita. Adapun takdir Allah, ketetapan Allah Ta'ala tidak berlaku perubahan, kerana berubah itu bagi makhluk. Adapun Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak berubah. Ataupun kita doa, ataupun doa yang tidak boleh, seperti seorang itu dia berdoa, ya Allah, sekiranya engkau takdirkan saya pada hari ini kemalangan, maka kau ubahkanlah takdir engkau. Jangan berlaku kemalangan ke atas saya. Doa seperti ini tidak boleh, kerana berlaku menyandarkan sifat berubah bagi Allah, yakni Allah Ta'ala tidak ubah takdirnya. Tapi kita sebagai seorang hamba, kita ada usaha dan ada ikhtiar. Cumanya usaha dan ikhtiar hamba itu, semuanya itu berlaku dengan ketetapan Allah Ta'ala, dengan takdir Allah Ta'ala. Yakni apa yang hamba usahakan, makan ubat, makan makanan untuk kenyang, maka kesemua itu berlaku dengan takdir dan ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi apakah doa yang tidak bercanggah dengan akidah, ataupun tidak menyifatkan Allah Ta'ala dengan berubah, yang ini terus kita doa, ya Allah selamatkanlah perjalanan saya, maka doa ini tidak bercanggah dengan akidah dan tidak menyifatkan Allah Ta'ala dengan perubahan, yang mana perubahan itu adalah sebesar-besar sifat bagi makhluk. Maka kita kena berdoa dengan doa yang selari dengan ilmu akidah yang kita belajar, yakni apa yang Allah Ta'ala kehendak itu berlaku dengan apa yang Allah Ta'ala, yakni apa yang berlaku kepada hamba itu berlaku dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kita tidak berdoa dengan doa yang mengandungi sifat, yang mengandungi penisbahan sifat perubahan bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi bukan dengan makna ini, apabila kita mengatakan bahawasanya takdir Allah Ta'ala tidak boleh berubah dengan doa, bukan dengan maksud kita kata jangan berdoa, tidak. Tapi kita nak kata doa kena selari, yang mana doa tersebut tidak mengandungi perubahan bagi Allah Ta'ala. Dan kita nak betulkan, yakni kita nak berdoa dengan doa yang selari dengan akidah, yang mana seorang itu dia berdoa dengan keyakinan yang betul, bukan dengan keyakinan bermakna takdir Allah Ta'ala itu boleh diubah. Yakni contoh, kalau seorang itu dia berdoa dan dia dapat apa yang dia minta, ini bukan bermakna takdir itu berubah. Ataupun jangan seorang itu berdoa dengan keyakinan bahawasanya doa itu boleh diubah. Jangan seorang itu dia berdoa dengan keyakinan takdir itu boleh diubah. Tidak, tapi takdir itu adalah rahsia daripada rahsia Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang mana dengan seorang itu melakukan doa, boleh jadi dia dapat apa yang dia minta. Tetapi apabila dia dapat apa yang dia minta, ini bukan bermakna Allah Ta'ala ubah takdir. Kita sendiri tidak tahu apa yang Allah Ta'ala takdirkan. Maka di sini kita kena jelaslah, apabila kita berdoa, bukan kita dengan keyakinan takdir itu boleh diubah, tidak. Tetapi apabila kita berdoa, sama ada kita dapat ataupun kita tidak dapat, itu kerana Allah Ta'ala yang takdirkan kita dapat, takdir Allah yang takdirkan kita dapat. Bukan bermakna pada awal Tuhan tidak takdir, tetapi setelah kita berdoa Tuhan ubah takdir, lalu kita dapat apa yang kita minta. Bukan dengan makna ini. Bukan dengan makna ini. Ada sebahagian di kalangan kita yang tidak belajar ilmu akidah, dia berkeyakinan takdir itu boleh diubah, sedangkan takdir itu adalah rahsia. Kita tak tahu apa yang Allah Ta'ala
takdirkan. Tapi apabila kita berdoa, kita dengan keyakinan doa itu tidak mengubah takdir, tetapi doa ini adalah jalan untuk kita dapat apa yang kita minta. Seperti mana kita harapkan kekenyangan, maka jalan untuk sampai kepada kekenyangan itu adalah makanan. Maka adakah makan ini yang menentukan takdir kita untuk kenyang? Tidak. Yang menentukan takdir kita untuk kenyang adalah Allah Ta'ala melalui makan. Begitu juga doa. Doa ni tidak mengubah takdir Allah, tetapi doa ini adalah satu jalan untuk sampai kepada apa yang kita inginkan. Contoh kita mahu berjaya, maka kita berdoa minta kepada Allah Ta'ala, maka doa ini adalah jalan untuk sampai kepada apa yang kita inginkan. Maka di sini apabila kita berdoa dengan doa yang selari dengan syarak. Begitu juga dengan apa-apa sekalipun tidak mengubah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa-apa sekalipun kita melakukan sedekah, itu pun tidak mengubah takdir Allah. Tetapi kita dah sebut tadi, doa ataupun sedekah ataupun salat itu hanya jalan untuk menyampaikan apa yang kita inginkan. Cuba kita fikir, dengan doa, dengan solat ataupun dengan sedekah, banyak sahaja apa yang kita buat itu tidak menyampaikan kita kepada apa yang kita hajati. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala tidak kehendak. Tetapi adakah kita meninggalkan usaha dengan doa? Tidak. Kita tetap berdoa dan kita harap Allah Subhanahu wa Ta'ala makbulkan. Dan ini ia berkait dengan al-qadar mu'allaq dan qadar mubram. Tapi qadar mu'allaq dan qadar mubram bukan bermakna takdir Allah Ta'ala itu berubah. Bukan makna takdir Allah Ta'ala berubah. Tetapi di Lauh Mahfuz itu sudah tertulis dalam dua bentuk. Ada qadar mubram, ada qadar mu'allaq. Dan qadar mubram ini bentuk ditulis. Contoh, ditulis umur saya 100 tahun. Ini qadar mubram. Ini qadar mubram. Dan ada ditulis dalam bentuk qadar mu'allaq. Contoh, kalau saya menghubungkan hubungan silaturahim, maka umur saya jadi 100 tahun. Kalau saya tak menghubungkan hubungan silaturahim, umur saya jadi 70 tahun. Ini bentuk ditulis adalah qadar mu'allaq, kebergantungan ke atas apa yang hamba buat. Ataupun saya berdoa, ditulis di Lauh Mahfuz ini bentuknya qadar mu'allaq. Contoh, kalau saya buat doa, umur saya jadi 100 tahun. Kalau saya tak buat doa, umur saya jadi 70 tahun. Tetapi di Lauh Mahfuz ditulis juga, saya ni buat doa ataupun tidak. Maknanya apa yang berlaku ke atas hamba, Allah Ta'ala telah takdirkan. Sama ada hamba ini dia buat doa ataupun tidak buat doa. Maka di sini banyak yang silap faham. Banyak silap faham dalam isu ini. Mereka menyangkakan bahawasanya doa itu mengubah takdir. Bukan doa itu mengubah takdir, tapi takdir kita sudah ditulis di Lauh Mahfuz. Kalau hamba ni buat doa, dapat umur 1 tahun. Kalau tak buat doa, umur jadi 70 tahun. Tapi setelah itu ditulis, dia ni buat doa ataupun tidak. Allah Ta'ala telah menentukan di Lauh Mahfuz itu, hamba ini buat doa, umurnya jadi 100 tahun. Makna ini, doa itu tidak mengubah takdir, tapi Allah Ta'ala telah takdirkan bahawasanya hamba ini buat doa, umurnya jadi 100 tahun. Ini qadar mu'allaq. Kalau qadar mubram ditulis, hamba ini umurnya 100 tahun, tanpa bergantung kepada perbuatan hamba. Makna ini, maknanya apa yang berlaku ke atas kita, semuanya itu adalah dengan ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas dalam isu ini. Jangan nanti ada orang kata, kalau begitu Ustaz, tak perlu buat doa lah, kerana semua telah ditentukan. Kita telah sebut tadi, kalau lah kita pun tak tahu itu rahsia Allah Ta'ala tentang takdir. Boleh jadi ditulis tentang takdir kita ini ada qadar mu'allaq, kebergantungan. Maka apabila kita dapat, bukan makna Allah Ta'ala tukar takdir, tidak, tapi itu adalah berkait dengan qadar mu'allaq. Jelas dalam isu ini. Adapun makna firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ud'uni astajib lakum. Ayat ini bukan bermakna berdoalah kepadaku nescaya aku makbulkan. Tapi ud'uni di sini maknanya kamu beribadahlah. Kerana doa boleh juga datang, yakni doa itu adalah ibadah.
Maka orang yang buat ibadah, Allah Ta'ala akan kurniakan kepadanya pahala. Maka ayat ini kena tafsir dengan baik-baik. Jangan ada yang bangkan saya minta banyak benda tak dapat pun. Ada juga yang dapat, yang kata sedemikian. Tidak. Maka ayat ini bukan dengan makna apa-apa minta saja daripada Allah Ta'ala maka Allah Ta'ala kurniakan. Tidak. Tapi ayat ini maknanya kamu beribadah, Allah Ta'ala kurniakan pahala kepada kamu. Dan doa ini kita kena ingat ia adalah ibadah. Doa adalah ibadah. Jangan kita beranggapan apa yang Allah Ta'ala takdir sekiranya yang kita dapat kita akan dapat, maka kita pun tak nak buat doa. Contoh, bukan dengan beranggapan sedemikian, tapi doa ini kita kena anggap ia satu ibadah. Jangan kita malas untuk berdoa. Jangan kita malas untuk berdoa. Dan doa ini walaupun kita tak dapat apa yang kita minta di dunia ini, tetapi boleh jadi yakni dengan doa tersebut Allah Ta'ala mempertahankan kita daripada keburukan sekadar dengan apa yang kita, dengan sekadar yang kita minta. Maka dengan doa ni boleh jadi kita dapat apa yang kita minta, berserta kita dapat pahala kerana kita berdoa. Tapi walaupun kita tak dapat apa yang kita minta di dunia ini, tetapi doa itu adalah ibadah, kita dapat pahala dan Allah Ta'ala akan mempertahankan kita dengan yakni daripada sebarang kejahatan, yakni sekadar dengan apa yang kita mintalah dengan doa tersebut. Kemudian kata pengarang kita, wala mani'a lima a'ta, yakni tidak ada sesuatu pun yang mampu menegah atau menghalang segala perkara yang Allah Ta'ala telah kurniakan. Yakni jika Allah Ta'ala ini telah berkehendak bagi hamba untuk dikurniakan sesuatu daripada nikmat-nikmat, maka nescaya seseorang hamba itu akan mendapatnya. Dan tidak ada seorang pun yang dapat menghalangnya daripada mendapat nikmat tersebut. Ini makna daripada pengarang kitab, iaitu tidak ada sesuatu yang mampu menegah atau menghalang segala perkara yang Allah Ta'ala kurniakan. Maka Allah Ta'ala, Dia yang memberikan rezeki tanpa ada sebarang bantuan dan tanpa ada sebarang perantaraan. Juga Allah Ta'ala yang menciptakan sesuatu tanpa ada sebarang alat. Allah Ta'ala cipta sesuatu tanpa sebarang alat dan tanpa sebarang kesukaran dan tanpa ada kesusahan dan tanpa ada berlaku sentuhan dan tanpa berlaku sebarang gerakan. Kita manusia, yakni perbuatan Allah Ta'ala itu tidak seperti perbuatan manusia. Adapun kita, apabila kita ingin melakukan sesuatu, maka kita melakukan dengan bantuan alat dan dengan bantuan anggota-anggota badan. Maka boleh jadi berlaku kepada kita ini kesulitan. Pada sebahagian kita ini akan berlaku kesulitan kerana kita apabila nak buat sesuatu kita menggunakan anggota tubuh badan. Sama ada kita akan jadi penat ataupun kita akan mengalami kesusahan. Adapun Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala ciptakan sesuatu ataupun menyampaikan rezeki kepada sesuatu, itu adalah perkara yang mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, baik. Rezeki ini dinamakan rezeki sama ada ia halal ataupun ia haram. Rezeki ini sesuatu yakni seseorang itu dia dapat manfaat daripada rezeki, maka rezeki ini sama ada dinamakan rezeki sama ada ia halal ataupun ia haram. Cumanya orang yang mendapat rezeki, yang memperolehi rezeki, mencari rezeki daripada sumber yang halal, maka insya-Allah orang ini dia akan dapat ganjaran yang baik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan niat yang baik, dia akan dapat ganjaran daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma yang kita nak katakan rezeki walaupun dari sumber yang haram, kita namakan juga rezeki. Cumanya orang yang mendapatkan rezeki dari sumber yang haram, maka orang ini
berhak untuk mendapat azab di hari akhirat kelak. Tetapi dinamakan juga sebagai rezeki, kerana ada pendapat golongan, yakni golongan Mu'tazilah, mereka ini mengatakan bahawasanya rezeki yang haram itu tidak dinamakan sebagai rezeki. Kita tidak, yang haram pun kita namakan sebagai rezeki juga. Cumanya kita telah sebutkan tadi, orang yang mendapat rezeki daripada semua yang haram, orang ini berhak untuk diazab, tapi dinamakan juga sebagai rezeki. Juga rezeki ini sama ada ia dimiliki ataupun tidak dimiliki. Contohnya, kalau ada seekor kambing ini, dia makan di atas tanah yang bukan milik tuannya, ataupun kambing itu sendiri pun kalau dia makan di atas tanah miliknya, kita tak akan kata ini tanah ini milik siapa? Milik kambing ini. Kita tak kata sedemikian. Kerana kambing binatang tidak memiliki, tak begitu. Maka kalaulah rezeki itu diertikan sebagai sesuatu yang dimiliki, kalau tidak milik, maka tidak dinamakan sebagai rezeki. Maka seolah-olah kambing ini yang makan di atas rumput yang bukan miliknya, maka kambing ini tidak dikatakan memperolehi rezeki daripada Allah Ta'ala. Maka ini pendapat yang bercanggah dengan ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah mengatakan rezeki walaupun bukan miliknya, kalau dia ambil manfaat daripada sesuatu benda tersebut, maka ini dinamakan juga sebagai rezeki. Contoh kan, kalau barang kita kena curi, kita pun kata tak apalah, bukan rezeki kita, padahal barang kita orang curi, tapi kita namakan juga sebagai rezeki. Maka rezeki ini sama ada halal ataupun haram, ataupun milik kita ataupun milik yang lain, juga dinamakan sebagai rezeki. Dan ini yang kita selalu bacalah, firman Allah Ta'ala, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, dan tidak ada sesuatu pun yang melata di atas muka bumi ini melainkan Allah Ta'ala sudah tetapkan baginya rezeki. Kemudian dan Allah Subhanahu wa Ta'ala maha melakukan apa sahaja yang dia kehendaki, dan Allah Ta'ala tidak bersifat dengan sifat zalim. Allah Ta'ala maha melakukan apa sahaja yang dia kehendaki, dan Allah Ta'ala tidak bersifat dengan sifat yang zalim. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun apa-apa yang berlaku ke atas diri kita ataupun diri ahli keluarga kita, maka jangan kita menyifatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan zalim. Imam Baihaqi ini dalam kitabnya Al-I'tiqad, beliau tulis satu fasal pada menjelaskan Allah Ta'ala yang menciptakan perbuatan hamba. Kita telah belajar bahawasanya Allah Ta'ala yang cipta kita, juga perbuatan yang terbit daripada kita itu juga dengan ciptaan Allah. Contoh, perbuatan hamba makan dan minum, contohnya makan, ataupun ada orang tanya, ni siapa yang buat ni? Yang ni perbuatan siapa? Yang buat benda ni, contoh berak kosik, ataupun kecing merata, kita bertanya, ni siapa yang buat ni? Ni perbuatan siapa? Ini perbuatan hamba. Tetapi perbuatan apabila disandarkan kepada Allah, artinya Allah Ta'ala cipta daripada tiada kepada ada. Contoh, pergerakan tangan yang ada pada saya ni tidak ada, kemudian saya gerakkan. Okey, yang bergerak ni saya, tapi siapa yang ciptakan pergerakan pada tangan saya daripada tiada kepada ada? Allah Ta'ala. Kita tak boleh fikirlah, nak fikir macam mana? Ini adalah Allah Ta'ala yang cipta. Contoh yang lain, Allah Ta'ala uji saya, tiba-tiba tangan saya lumpuh. Saya nak gerakkan tangan saya tapi tak boleh, kerana Allah Ta'ala tidak menciptakan pergerakan pada tangan saya. Dia kehendak tidak menciptakan, tapi saya bergerak ni kerana dia yang berkehendak untuk menciptakan pergerakan yang ada pada saya. Tapi anda kata saya lumpuh, saya nak gerak tapi tak boleh, kerana Allah Ta'ala tidak berkehendak untuk mencipta. Yakni pergerakan saya ni yang tak ada kepada ada, Allah Ta'ala yang cipta, bukannya hamba. Bukannya hamba. Ini bercanggah dengan golongan Mu'tazilah.
Mu'tazilah, dia kata yang cipta perbuatan hamba, contoh yang bergerak ni, itu hamba sendiri. Maka ini Mu'tazilah. Ini jelas dalam isu perbuatan hamba dengan perbuatan Allah Ta'ala. Maka kembali balik kepada yang tadi, Imam Baihaqi dalam kitabnya beliau berkata, semua perbuatan hamba ini adalah ciptaan Allah Ta'ala hatta kasab. Kasab ini maknanya niat dan kehendak hamba. Ini kasab. Kan ada firman Allah Ta'ala, laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Laha ma kasabat. Yani kasab ini Allah Ta'ala yang cipta. Apa makna kasab? Kasab ini maknanya niat dan kehendak. Niat dan kehendak. Contoh, saya angkat botol. Maka perbuatan yang terbit daripada apa yang saya kasab adalah angkat botol. Yakni apa? Yakni contoh, kita ulang balik. Saya angkat botol. Maka apa yang saya kasab ini adalah apa yang perbuatan yang terbit daripada saya ini adalah apa yang terbit daripada hati saya yang kasab. Apa hati saya, apa makna kasab? Yakni niat dan kehendak. Kalau niat saja, contoh, saya berniat nak angkat botol, niat baru, tak angkat lagi. Tapi apabila saya angkat, itu bukan niat, tapi itu kasab, yakni niat dan kehendak. Maka niat dan kehendak itu apa yang terbit kita namakan perbuatan. Yakni saya angkat botol ataupun saya pukul. Maka pukul itu perbuatan, dan perbuatan itu adalah apa yang terbit daripada hati yang kasab, yakni niat dan kehendak. Jelas dalam isu ini. Yakni kalau orang berjalan, dalam hatinya adalah kasab, kerana apa yang terbit daripada yang dia buat itu adalah apa yang dia kasabkan. Jelas. Maka di hari akhirat, perbuatan hamba yang hamba kasab itu akan dipertanggungjawabkan di hari akhirat kelak. Maka dalam isu ini tak adalah kalau di hari akhirat kelak, kalau orang nak persoalkan kenapa Allah Ta'ala masukkan saya ke dalam neraka, sedangkan bukankah ini takdir Allah, tapi yang kamu buat itu bukankah apa yang kamu kasab? Maka yang dipertanggungjawabkan itu adalah apa yang kita kasabkan di hari akhirat kelak. Itu di hari akhirat kelak. Maka beliau berkata, kasab hamba juga dengan ciptaan Allah Ta'ala. Yani kasab yang ada pada hamba itu juga dengan ciptaan Allah Ta'ala. Apa yang hati terlintas itu adalah dengan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beliau berkata, jika orang kata kalau Allah Ta'ala cipta perbuatan hamba, yakni Allah Ta'ala cipta perbuatan hamba seperti perbuatan ahli neraka, yakni kita tahu orang yang berzina, ini dengan takdir Allah, ini dengan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan andai kata Allah Ta'ala memasukkan dia ke dalam api neraka, maka ini bukan kezaliman daripada Allah Ta'ala. Kita tak kata Allah Subhanahu wa Ta'ala zalim. Contoh yang lain, tsunami yang berlaku, bukankah itu dengan ciptaan Allah? Hatta anak yang kecil 7 tahun, baby yang menyusu mati dalam tsunami. Walaupun sedemikian, kita tidak kata Allah Ta'ala itu zalim, tapi kita kata apa? Daripada Allah Ta'ala kita datangkan, dan kepada Allah Ta'ala juga kita kembali. Maka kita tak kata Allah Ta'ala zalim, kerana kita telah sebut makna tarifan zalim. Zalim ini dia ada beberapa takrifan. Zalim ada beberapa takrifan. Maka zalim ini tak layak untuk disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana apa? Kerana kita ini adalah milik Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala melakukan pada miliknya. Maka kita tak katakan Allah Ta'ala zalim. Tetapi kalau kita ini melakukan sesuatu pada bukan milik kita, tanpa redha pemiliknya, maka kita zalim. Contoh, sembelih dari sudut syarak ini boleh, tak begitu, ataupun korban boleh untuk kita melakukan. Tetapi jadi zalim kalau kita pergi curi lembu jiran kita, kita sembelih, dia tak redha kita buat, maka kita zalim. Kita zalim. Tetapi Allah Ta'ala
dia yang menciptakan tsunami dan dia yang menciptakan kematian pada budak-budak, dia tidak zalim. Kerana apa? Dia melakukan pada miliknya dan dia maha melakukan apa sahaja pada miliknya. Maka Allah Ta'ala kita tak katakan zalim. Maka Mu'tazilah ni, dia ini mengatakan perbuatan hamba yang jahat ni, dia kata perbuatan hamba yang jahat ini adalah ciptaan hamba, maka dia jatuh kepada mensyirikkan Allah Ta'ala kerana dia nak lari. Kalau kata Allah Ta'ala yang menyebabkan anak ini mati, maka Allah Ta'ala zalim. Maka Mu'tazilah, dia tak nak menyandarkan apa yang berlaku itu adalah dengan ciptaan Allah, tetapi dia jatuh ke dalam mensyirikkan Allah Ta'ala, yakni hamba yang mentakdirkan kehidupan dia sendiri. Caranya mudahlah. Bagi kita tidak, perbuatan hamba, apa yang berlaku kepada hamba itu dengan takdir Allah, sama ada baik dan buruk. Tetapi Mu'tazilah ni, dia kata kalau Allah Ta'ala yang cipta buruk pada hamba, nanti Allah Ta'ala yang zalim. Ini bagi Mu'tazilah. Kita kata tidak, Allah Ta'ala yang cipta baik dan cipta buruk, tetapi kita tak sandarkan kepada Allah Ta'ala itu dengan zalim. Tapi Mu'tazilah, kerana dia tak mahu, yakni konon-kononnya dia tidak ingin mengatakan Allah Ta'ala itu zalim, tapi dia jatuh ke dalam syirik, yakni adanya pencipta bagi hamba, iaitu hamba itu sendiri yang mencipta takdir mereka. Kita kata tidak. Kita kata Allah Ta'ala yang cipta baik dan buruk, tetapi kita tak kata Allah Ta'ala itu zalim. Kita nak tengok jam, kita tak boleh lebih kan. 8.34 kita berhenti. Maka Allah Ta'ala berfirman, wa ma rabbuka bidhallamin lil abid, iaitu Allah Ta'ala tidak zalim kepada hamba-hambanya. Maka sampai sini kita azan dan kita salat. Nanti insya-Allah kita akan sambung pada masa yang akan datang. Kita tahlil 3 kali dan kita selawat 3 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.